Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan adakan satu sesi temu bual dengan seorang rakan saya yang berbangsa Cina, saudara Wong Man Yi. Hai Wong. Hai, Alif. Hai. Nama saya. Okay, lama tak jumpa. So, nama saya Wong Man Yi. Okay. Lepas tu, sekarang 20 lah. Umur 20. Sekarang kat UUM. Study degree. Semester 4. Okay. Yeah. Wong ambil apa kat sana? I ambil finance and banking. Kita dah tahu sikit tentang Wong. Okay, saya Maulana Najmi Besaril, pelajar 2 UNJS 2380 untuk subjek Ethics dan Fiqh of Contemporary Issue. Jadi hari ini Wong, saya akan interview awak untuk tugasan, sebab saya tugasan tentang interview non-Muslim. Kita mula Boleh. Okey. Saya kat sini ada 2 soalan. Nanti saya nak minta awak untuk jawab soalan-soalan tersebut. Boleh? Boleh. Okey. Soalan pertama dia tentang moral ataupun etika, atau dalam bahasa Arab dia, bahasa Islam dia ialah akhlak. So yang pertama, macam mana etika sebagai seorang Chinese, you seorang Chinese ketika dengan family ataupun you punya parents lah. Is that you punya religion ada boundaries like pantang larang? You know pantang larang? Tahu. Tahu kan pantang larang? Macam if ada pantang larang bersama keluarga ke, ataupun any culture yang tunjukkan that good moral as a Chinese, or if you buat something ni dikira as immoral dalam you punya Chinese. Ada ke Wong? Silakan. Bagi saya, I tahu sikit je lah. Okay. Yang satu, ketika makan, okay, especially makan besar lah, okay, tahun baru Cina. Tahun baru Cina. So, you perlu tunggu ayah awak atau awak duduk. You baru boleh duduk. Okay, lepas tu, you juga perlu tunggu dia makan. Dia sudah ambil satu sayur, you baru boleh start makan. You kena tunggu. Kalau tak, nanti dia ayah you kena start dululah. Yang besar. Yang besar. Okay. So, kalau you makan sebelum mereka start, nanti mereka anak ini tak boleh pakai. Lepas tu, yang biasa lah, okay, you dia orang marah, you tak boleh fight back mereka lah. Okay. Kena dengar je lah. Dengar je. Ya je. You nak marah, you marah dalam hati. You marah, you bisik-bisik dengan adik awak. Okay lah. Faham. Okay. Lepas tu ada satu lagi. I tak tahu kat Malaysia ada tak. Okay. I dengar dekat Hong Kong je lah. Biasa dekat Hong Kong. Kalau you nak makan luar, you perlu pergi situ duduk sebelum mereka sampai. You kena tunggu awal-awal di situ. Okay. You tunggu, lepas you order sikit. Mereka datang makan. Kita kena order lah macam tu. So you perlu tahu dia suka makan apa. Faham. So you kena kenal family you lah macam tu. Rasa itu je yang I tahu. Faham. Menarik juga yang last kali tu pun saya pun tak pernah dengar yang tu, yang kena tahu setiap macam ayah you ke apa ke, kena tahu diorang punya makanan dulu, lepas tu kena orderkan untuk diorang just datang makan je macam tu kan. Betul. Kalau you order salah, habis lah. Kena marah lah kat situ. Tak, dia tak marah kat situ. Dia bisik dengan saudara dia. Cakap, anak saya kan, dia tak kenal saya. Macam tu.
Oh, faham. Oh, Okay. bagus. Kalau yang tu macam you punya perspektif dekat apa as you punya agama lah dekat as a Chinese lah kan. Untuk Ah, Islam, dalam Islam juga ni saya punya perspektif in Islam. Dalam Islam, family ni very important dalam satu society sebabnya khususnya dalam adab dalam adab atau moral or ethics dengan parents lah sebab parent Islam ni dipandang kira tinggi juga lah. Macam Chinese tadi kan macam kena macam makan besar korang kena tunggu parents korang kena tunggu ayah makan dulu ataupun orang besar makan dulu baru kita ikut kan macam tu kan betul kan betul. kalau dalam Islam pun dia lebih kurang macam tu sebab ni ayat Quran tau ayat Quran dalam surah Isra ayat 23 dia kata kat situ jangan kata macam sekali pun macam contohlah Alif pergi parents suruh pergi buang sampah kan lepas tu I macam nantilah macam tu lepas tu tapi dalam Islam diorang macam cakap dekat situ janganlah engkau cakap ataupun sekalipun so macam dalam Islam pun dia kata tak boleh macam tu macam tinggilah kemuliaan seorang ibu bapa tu sama macam Chinese tadi lah juga dalam surah An-Nur ayat 58 dalam Islam pun dia cakap yang anak-anak ni kita boleh masuk dalam kita tak boleh ganggu ibu bapa kita dalam 3 waktu. Yang pertama sebelum solat subuh. Solat subuh pagi-pagi tu kan yang masa gelap-gelap tu kena solat subuh. Dia kata jangan ganggu masa solat subuh sebelum solat zuhur dengan sebelum solat selepas solat isyak. So apa jangan ganggu masa sebelum solat subuh? Sebab waktu tu ibu bapa parents mungkin tidur and aurat diorang mungkin masa diorang tidur kan kita kan tak sedar kan dia tidur mungkin kita punya baju terbuka kita punya lutut nampak macam Islam ada dia punya aurat dia so macam ganggu ibu bapa tengah tidur nampak aurat mereka jugalah lepas tu sebab waktu zuhur ni untuk orang rehat so Islam macam tak galakkan untuk anak-anak masuk ketuk pintu masuk terus masuk dalam bilik parents ganggu diorang untuk tidur sekejap untuk rehat tapi lepas isyak sebab faham lah lepas isyak parents pun nak macam diorang nak tidur apa semua so diorang dalam Islam macam dia tak benarkan untuk benda tu macam ni contoh macam sedangkan kita cakap pun tak boleh and dekat Islam pun dia macam bagi tahu yang kita tak boleh masuk bilik parents kita suka hati. Means kita kena ketuk dulu and cakap ada orang kat dalam tak nak masuk boleh ke tak macam tu. Macam tak boleh macam kita ketuk pun masuk dulu tak boleh. Macam tu. Itu antara dalam Islam punya adab dalam family adab dengan parents. First time I dengar. You first time dengar. Yang ni dia tulis dalam Al-Quran lah dia bagi tahu cara-cara dia. Soalan nombor 2 tentang jiran. Betul lah tentang jiran. Okey, saya start dulu tentang jiran. Yang pertama kalau dalam Islam jiran tu ialah orang yang tinggal sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, atas, bawah, setiap penjuru 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Itu kalau maksud jiran dalam Islam. Lepas tu kita kena hormat jiran sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW dia sebut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, Allah is our God and hari akhirat is judgment day lah kan. So hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Means kedudukan jiran juga tinggi dalam Islam yang mana bila dikatakan dalam hadis tu, that hadis dia katakan jiran ni umpama kita beriman kepada God and beriman kepada hari akhirat. So dia punya level of jiran is also tinggi lebih kurang sama dengan parents and also yang tinggi-tinggi lah. Kira pentingnya orang yang sebelah rumah kita, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, kita kena macam take care dekat dia orang. And lepas tu kenapa tu Wong? Jiran
Cina kan jiran tak Cina. biasa. Cincai je. Jarang cakap lah. Ada. I pun ada jiran Cina, jiran sebelah kiri je, sebelah kiri I Cina. Hari tu rumah dia terbakar. Dia macam around 2 to 3 AM kot. Time tu I macam bawa asap and family I keluar and tengok that one uncle dia dengan seorang je. That one uncle tu dia tengah tolak kereta dia. So lepas tu api dah marah. So kita orang call 999 and suruh orang taman-taman tu keluar lah. So macam kesian lah sekarang rumah dia fully terbakar. Kesian kat dia. Anak-anak dia ada tapi dekat Kuala Lumpur tinggal seorang je kat rumah. Kesian lah. Anak dia mungkin busy kot. Itulah. Itulah sebab jiran ni pun tak kisah agama ke kaum kerabat ke, sebab macam dalam satu hadis our prophet, our Nabi SAW pun diorang beritahu yang malaikat inform yang kita kena buat baik dengan jiran. Sebab apa? Sebab sehingga kan macam jiran tu macam kita punya kaum kerabat, macam kita punya family. Also kita macam kena tahu lah macam contoh macam sebelah kiri I ada uncle macam uncle hari ni dah makan belum, macam tu. Kalau boleh macam tu lebih baik macam tu. Sebab ada satu lagi hadis yang dia katakan yang mana maksud dia tidak masuk syurga orang yang syurga is syurga paradise for Muslim, yang mana orang yang buat jirannya tak merasa aman daripada gangguannya. Maksudnya kat situ yang kita as a Muslim ataupun sebenarnya kita sebagai orang biasa pun kan macam kita kena buat baik kat jiran. Kalau tak, contoh macam you punya jiran bising, you pun tak suka, betul tak? Macam annoyingnya bising macam tu. So macam dia kata kat situ paling sampah. Balik sampah dekat dia. Tak baik. Tu macam dalam Islam dia kata tak masuk that paradise. Sebab apa? Sebab sebab orang yang ganggu jiran-jiran dia. Itu dari segi Islam lah. Kalau you segi agama you, perspektif untuk hormat jiran ataupun etika dengan jiran macam mana, Wong? Kita tahu orang lain macam mana. Keluarga I kita jarang lah jumpa sebab kita perlu bangun awal, balik lambat. Lepas tu kadang-kadang I duduk rumah, I ada assignment nak buat ke, tidur lewat ke. Kalau jumpa jiran I akan hello macam tu lah. Okay lah. Ada buat okay. Hello macam tu je. Jiran you semua. Tapi kan kalau jiran Chinese dia macam you tahu lah, Cina dia tak berapa suka cakap. Dia suka diam-diam je. You jangan ganggu I. Macam tu. Okay, lepas tu saya pun tak galak you pinjam duit atau you minta pinjam duit. Saya tak tahu you pun tak tahu I. Tiba-tiba you minta. Faham. Kalau you sudah kenal lama, you tahu background dia banyak kan, you baru pinjam lah. Kalau you hanya tahu anak dia kat sini, anak dia kat sana, macam tu je tak cukup. You kena tahu dia kerja apa lagi, mana nenek dia, mana atuk dia. Kalau if macam contoh lah, you dengan jiran you macam dah almost 10 years or 20 years dah kenal, macam kadang-kadang tukar makan ke apa ke. So macam you rasa boleh macam tu? Percayalah, dah percaya dah maksudnya? Boleh je. Boleh je. Faham. Lepas tu pantang satu lagi, tak kisahlah apa-apa situasi, you jangan as a present lah, give them, bagi dia apa, jam. Wow, besar jam dan kasut. Tak boleh. Jangan hadiah, tak boleh. Sebab macam
Yang jam tu macam I bagi you mati. I tak tahu macam mana cakap. Oh. Dalam Cina you hadiah bagi jam macam you pergi mati dah mati. Faham. Kalau kasut? Kasut tu tak ada banyak sangat. Hanya kita cara sebut kita sebut kasut tu dan cara you cakap Sebut. tu sangat set. I see. Tu je. Memang so macam dalam Chinese punya society memang diorang tak akan hadiahkan jam lah. Sekejap. Jam macam ni lah. Betul. Menarik. Lepas tu kalau you bagi makanan try lah bagi sayur ke. Jangan bagi daging. You tak tahu dia vegetarian ke apa. Mungkin Chinese tak boleh makan daging kan. Malay tak boleh makan babi. Macam tu je. Sama. Kira macam kalau you tahu dia kira macam you bagi benda yang confirm je boleh makan lah. Macam tu lah. Betul. Yeah. Okay. I think itu je yang I tahu. Kadang-kadang I pun pergi hujan lah, cepat pergi angkat baju kat luar. You cakap kat dia lah macam tu. Cerai lah. Okay, bagus lah Wong. Okay Wong, last ni I just share je yang number 3 ni, moral with teachers, yang mana sekarang ni kan you tengah share dengan I and I share dengan you. So orang yang ajar kita ni means orang yang bagi kita ilmu ni pun dianggap sebagai guru. Dalam Islam ataupun dalam Arab dia ada macam dia ada cikgu, ada murabbi, ada banyak gelaran lah macam ustazah and so on, banyak. And bila kita sampaikan ilmu macam kita sharing ni, dalam ada satu kata-kata hikmah daripada sahabat Ali bin Abi Talib. Dia kata jangan kita tengok siapa yang cakap, tapi kita tengok apa yang disampaikan. Means macam contoh orang ni you selalu tengok dia buat jahat apa semua, lepas tu tiba-tiba dia cakap dengan you, Wong, you pergilah ni kutip sampah ni, macam tu. Lepas tu you cakap dengan dia, you selalu buat jahat sehari, tak nak lah, macam tu. So tak boleh lah, sebab dia kan suruh buat baik. Jadi kat situ macam kita buat je baik sebab kita ikut apa yang dia cakap, bukan siapa dia sebenarnya. Macam tu. Dan apa yang Islam ajarkan kat kita lah. Lepas tu ada juga dia cakap, Wong, pentingnya etika kita sebagai seorang student ni, sebab dalam satu tak ingat Wallahualam hadis ataupun ayat Quran, dia kata barang siapa yang mulakan satu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, lalu dia amalkan orang selepasnya, dituliskan bagi permulaannya pahala orang yang beramal dengannya, dan tidak akan berkurang pahala mereka satu pun. Maksud dia, bila kita start something yang baik and kita bagi orang, contoh macam you share kat I cerita-cerita macam Chinese punya ni, you share kat I and I dapat pahala, you also dapat pahala. Kalau ikutkan you also dapat pahala, and you punya pahala still bertambah walaupun as if I amalkan that thing lah. Contoh macam I jot down the note and orang lain baca apa semua, so you pun dapat that kebaikan. Itu je. Macam wow jugalah kan. Okay Wong, terima kasih Wong untuk sesi temu bual ni. Nanti apa-apa kita jumpa lagi. Terima kasih Wong. Bye. As a conclusion from the video interview Not Yet Muslim earlier, I can conclude that every religion teach its followers towards goodness, no matter what religion it is. For example, a Buddhist respect his neighbors so that if they want to give
gift or food, they have their own way. They should not arbitrarily give any food or gift. There is much we can learn from this multiracial and multi-religious country. So respect each other regardless of religion, skin type and so on, as a sign that we are a creation of one God, which is Allah Subhanahu Wa Taala. First scenario, syariah that we can learn and get from this scenario is hifzun nafs, yani protection of life. As one said, every family member need to know everything that happens among their family members. For example, in Chinese custom, they need to know what their family members should eat and what is their favorite food. This makes everyone care about each other, and if a family have their problem, others can help them. Second scenarios is about neighbors, and I can get hifzul aman, yani protection of property, keeping our neighbors' property from being stolen during their absence. Always keeping in touch with your neighbor by saying hello to them and knowing what they are doing and so on. And the last scenario is about teachers and students. The market syariah that I can get and use from it is hifzul akal, protection of mind and intellect. We must use the intellect towards goodness so that there are no masmumah sifah, things that lead to lust. Mindfulness or protection of mind can be made by learning something good with anyone regardless of their background. The way da'wah that I use is, first, avoid the jargon terms in da'wah. If I use it, I need to explain for him to understand it. I will ask him whether he knows the terms or not after explaining to him. Next, you need to be simple, informal and moderate. Not too harsh in doing da'wah, because not everyone can accept if we do da'wah with harshness and caution. And in Islam, also stick to do da'wah with hikmah, yakni wisdom, as mentioned in Surah An-Nahl verse 1 to 5. Invite all the way of your Lord with wisdom and kind advice. And the last one is be on time. A week before the interview, I asked Wong when he would be free, and I set the time for him. On the day, I give the link of the discussion interview to him 5 minutes earlier before the interview session starts. Okay, that's all for me. Thank you and have a nice day.